pahala, dan kita juga akan menceritakan tentang bagaimana jiran sesama kita, bagaimana muamalah dia. Menarik pasal kitab ni sebab dia banyak mendatangkan dalil-dalil yang kita suka kan. Bila mana kita baca, kita tahu penulis tu dia semua benda daripada dia je, tapi dibawakan dalil-dalil daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Ni baru kita panggil tarbiyah nabawiyah. Maksudnya macam ni yang Nabi SAW suruh, macam mana yang Nabi SAW ajar kepada kita. Kan, kadang-kadang kita rasa parenting skills kita adalah yang terbaik. Tapi bila kita baca balik, kita, ya Allah, rupanya kita adalah benda yang terkhilaf di kat situ. Jadi insyaAllah melalui buku ni saya nak mengingatkan diri saya baliklah. Kadang-kadang kita baca lama-lama dulu, tapi sekarang tak ingat dah. So saya kata alang-alang kita ambil kitab ni lah. InsyaAllah kita akan cuba menelusuri lah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW bagaimana pengajaran tu datang kepada kita dalam bermuamalah sesama kita. Okey. Slide yang kedua, dah keluar, tukar slide kedua. Ada tukar slide? Anik, tukar slide tak? Okey. Kenapa saya pilih adab bermuamalah? Okey. Akhlak ni dia mencerminkan peribadi seseorang. Itu kita tak boleh nak larilah. Dan seorang Muslim itu adalah duta kepada agama Islam. Okey. Maksudnya akhlak ni, daripada akhlak kita suka atau tidak kepada seseorang, kebiasaannya kita akan lihat kepada akhlak dia. Kan? Kalau baiklah akhlak dia, maka kita akan lebih mudah untuk mendekati dia. Tapi kalau akhlak seseorang itu kasar, buruk, garang, bengis, tak kisah orang, sampai masa kita akan nak tak nak, fitrah, benda ni fitrah lah. Kan? Kita akan tak suka pada dia. Kan? Lebih-lebih lagi, kalaulah benda tu datang daripada seseorang Muslim, maka benda tu sangat-sangat tidak patut. Okay? Dan Muslim ni, seorang Muslim, dia adalah duta kepada agama kita ni. Maksudnya kadang-kadang orang yang bukan Islam, kalau nak suruh dia baca Quran, memang jauh sekali lah. Kan? Bukan semua orang boleh jadi orientalis yang duk mengkaji Al-Quran. Nak suruh dia baca hadis Nabi SAW, jauh sekali. Kan? Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita menampilkan akhlak yang baik. Sebab itu kalau kadang-kadang para sahabat ridwanullahi alaihim, ataupun zaman Nabi SAW dulu, bagaimana dakwah itu tersebar adalah dengan akhlak-akhlak Nabi SAW sendiri dan juga para sahabat yang berdamping dengan baginda SAW. Daripada akhlak tu orang nampak Nabi SAW mengajar benda yang baik, mengharamkan benda-benda yang buruk. Jadi daripada situ akhlak tu orang tertarik kepada Islam. Okey. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya agama kita ni bukan sekadar halal dan haram sahaja. Kan? Benda tu halal, benda tu haram sahaja. Tidak. Tetapi akhlak kita, sesama kita, itu sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW. Okey? Jadi penting kita kena faham dalam agama Islam ni dia syumul. Bukan benda yang sekadar benda yang teori yang tidak ada praktikal. Kalau kita kata benda yang teori ni maksudnya benda yang lebih kepada akidah, halal haram, benda yang macam tu. Bukan sahaja yang tu, tetapi dia juga cover juga bagaimana kita berinteraksi sesama kita. Kemudian kalau kita lihat, saya tulis di sini, di kala zaman yang moden, setengah orang mula meninggalkan akhlak yang disarankan di dalam Islam. Yang ni rasa siapa yang dapat pergi solat Jumaat tadilah. Kan? Apa tajuk solat Jumaat tadi? Khutbah dia? Apa tajuk dia? Kalau tak jawab, tidur tu memang confirm lah. Apa tajuk dia? Hormati orang tua. Kan? Maksudnya di dalam khutbah pun dah dibawakan benda-benda yang akhlak yang begini. Kalau kita pandang, siapa tak tahu, tapi semua orang tahu. Kan? Tetapi dia perlu diperingatkan dari masa ke semasa. Dan dalam khutbah tadi pun dah sebut, dia kata ramai orang sekarang melalui social media, kita dah boleh nampak betapa kurang ajarnya ramai di kalangan netizen. Kadang-kadang kata-kata netizen tu
Kita kata dia mencerminkan akhlak dia sebenarnya. Kan kadang-kadang orang ingat dia tulis dia boleh terlepas. Tidak, bukan macam tu. Orang lebih kenal siapa awak. Kan bila awak menulis benda yang bukan-bukan, orang kenal, orang lebih mengenali siapa awak. Kadang-kadang setengah orang ni dia dekat luar, dia tak bercakap mana pun. Tetapi bila di dalam Facebook, di dalam social media, dia menulis, bukan main, bukan boleh tahan bahasa yang dia pakai tu. Kan? Itu mencerminkan pendirian dia dan mencerminkan akhlak dia. Jadi sebab tu kita tengok di zaman moden ni bagaimana orang menulis, maka saya rasa adalah sangat penting untuk kita kembali untuk menghayati adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang adab seseorang dengan para ulama pun kita boleh lihat. Bagaimana ulama, kalau tengok je lah Facebook Dr. Zul tu, apa benda yang orang duk tulis kat bawah-bawah tu. Kadang-kadang kita rasa orang yang nulis kat bawah-bawah tu, yang memuji tu kita tidak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang yang mencaci, yang menghina, seolah-olah dia tengah bercakap dengan kawan dia. Di mana akhlak tu? Di mana akhlak kita bersama dengan para ulama? Okay? Jadi sebab tu saya cuba bawalah ayat buku ini, topik ini supaya kita boleh sama-sama berkongsi. Okey, di dalam kitab ni ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fauzan bin Salih Al-Fauzan. Syekh ni sebelum dia mula untuk menceritakan tentang hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kita bertaamul antara satu sama kita, Syekh memulakan kalam bicara dia tentang ujian. Yang mana Syekh mengatakan al-ibtila sunnah ilahiyah. Ujian ini adalah aturan Tuhan. Kenapa dimulakan dengan perbahasan ujian? Sebab kebiasaannya ujian seseorang itu datang daripada orang yang lain. Kadang-kadang seseorang itu ujian dia adalah isteri dia. Rasa kita semua boleh tahu benda ni. Kadang-kadang isteri dia, ujian dia adalah suami dia. Kadang-kadang ayah ujian dia adalah anak dia. Anak ujian dia adalah ayah dia. Dan seterusnya lah. Jiran ujian dia adalah jiran sebelah. Dapat jiran yang baik pun satu ujian, dapat jiran yang buruk pun satu ujian juga. Jadi sebab tu Syekh bila nak mulakan kalam bicara dia tentang ni, dia ceritakan tentang ujian. Dia menyebutkan bahawa setiap manusia itu tidak boleh lari daripada ujian. Kita semua ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali. Ya. Yang kedua, sebab saya tengok azam kau apa kita? Azam kau apa? 8.16. Kan masa cepat sekarang. Jam mana yang betul ni? Jam itu. Okey. Jadi kita katakan, pertama sekali kita katakan bahawa setiap manusia itu tidak boleh lari daripada ujian. Yang kedua, ujian ni Allah Subhanahu wa taala kenakan untuk menguji tahap keimanan seseorang. Maksudnya kalau kita nak kata kita ni beriman, iman kita itu tidak boleh dibuktikan melainkan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak cakap semua boleh cakap. Kan? Semua boleh rasa akulah orang yang paling baik. Tetapi di kala mana ada ujian, masa tu baru boleh nampak dia ni benar-benar di kalangan orang beriman ataupun tidak. Kan? Bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kurangnya harta, kurangnya orang kata hilangnya jiwa, pada masa itu baru terselah tinggi tak tinggi iman seseorang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa bila mana dia telah diciptakan dia akan ditinggalkan begitu sahaja? Ketika mana dia mengatakan an yaqulu amanna, dia kata dia beriman, Allah SWT akan tinggalkan dia begitu sahaja dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka daripada ujian itu barulah Allah boleh tahu siapa yang benar-benar di kalangan mereka yang benar dalam kata-katanya dan siapa yang dusta. Maksudnya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ujian baru kita boleh nampak. Jadi kalau orang ni kadang-kadang
Sekali lagi lah, kalau balik pada social media lah kan. Kadang-kadang orang kan dia suka menulis benda-benda Islamik di dalam social media, tulis macam-macam di dalam social media kan. Kadang-kadang saya takut macam ni je. Bagus, bukan benda yang tidak bagus. Bagus sebenarnya. Tetapi takut benda tu bukan lahir daripada hati. Dan bila mana dia sekadar menulis itu hanya sekadar untuk mendapatkan like, lagi bermasalah lah. Kan? Jadi ketika mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu baru boleh nampak tahap keimanan dia. Kan? Jadi tuan-tuan, kita minta lah Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperteguhkan iman kita lebih-lebih lagi ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebutkan di sini adalah, dan Syekh juga menyebut setiap manusia adalah ujian kepada manusia yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi. Setiap orang yang tua adalah ujian kepada orang yang muda dan sebaliknya. Kan? Yang hadis yang dibaca dalam khutbah tadi apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuqir atau yuqir kabirana. Bukanlah di kalangan kami siapa yang tidak merahmati yang kecil dan juga menghormati yang besar. Kan? Jadi dua-dua tu ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala adanya orang tua sebagai ujian kepada orang muda supaya tengok orang muda ni adakah mereka menghormati, memberikan hak orang tua tu seperti yang sepatutnya. Orang yang miskin adalah ujian kepada orang yang kaya dan juga sebaliknya. Macam tu. Kan? Orang yang miskin adalah ujian dalam erti kata, adakah orang kaya tu dia dah nampak ramai orang miskin, dia keluar tak duit zakat dia? Bayar tak sedekah? Ada tak wakafnya kat situ? Dan orang kaya juga adalah ujian kepada orang miskin. Sebab tengok kadang-kadang orang miskin bila dia tengok orang yang kaya dia rasa macam macam ni lah. Tahu ingat tak cerita Korun? Kan? Korun, rakyat Korun ni kan dia punya duit dia banyak, sangat-sangat banyak. Kan? Sampai kan bila rakyat dia tengok dia kata ya laitalana mislama utiya Korun innahu ladzu hadzin azim. Kan? Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kami dapat apa yang seperti mana Korun dapat. Korun ni sangat-sangat bernasib baik lah. Nampak tak? Ujian Korun tu pun ujian kepada rakyat dia. Jadi bila mana orang miskin ni dia tengok orang tu kaya, maka orang tu mesti betul dalam semua benda. Kan? Orang ni mesti hebat. Apa dia cakap mesti betul. Tak kisahlah kalau dia cakap meralut pun. Dia kaya, dia berkuasa, mesti betul. Maka di kala itu orang yang kaya pun bukan cerdik dalam semua benda. Kan? Jadi dia mulalah mengikut tanpa kira apa orang tu cakap, si yang tu betul. Tengoklah dia kaya. Jadi itu adalah ujian sesama dia. Pemimpin adalah ujian kepada rakyat dan juga sebaliknya. Kan pemimpin. Rakyat adalah ujian bagi pemimpin. Sebab apa? Sebab kita ada hak kita. Dia kena tunaikan hak kita, kena memerintah kita mengikut ajaran Allah dan Rasulnya. Dia kena bawa kita, dia kena berlaku adil kepada kita. Dia kena berkhidmat kepada kita. Pemimpin juga adalah ujian kepada kita. Adakah kita mentaati pemimpin tersebut? Adakah kita tunaikan apa yang diperintahkan dan juga sebaliknya? Jadi setiap manusia itu adalah ujian kepada manusia yang lain. Okey, kita teruskan. Okey. Kemudian Syekh menceritakan tentang orang-orang yang yang kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak menceritakan tentang ujian, maka Syekh mengatakan antara orang yang paling kuat diuji adalah para anbiya. Para anbiya. Disebutkan di sini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana an Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'd bin Abi Waqqas dia mengatakan qultu ya Rasulullah ayun nasi asyaddu bala'an. Siapakah di kalangan manusia yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW menjawab al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Para nabi kemudian yang paling dekat dengan mereka dan yang paling dekat dengan mereka. Maksud dia para nabi kemudian turun level dia. Para nabi kemudian para sahabat kemudian para tabi'in dan juga sampailah ke bawah. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Okey. Maka seseorang itu akan diuji oleh mengikut agamanya.
fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Maka kalau agama dia kuat, agama dia kukuh, maka begitulah juga bala dia, ujian dia akan lebih besar. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtiliya ala hasabi dinih. Okey, kalaulah agama seseorang itu nipis, kan orang biasa kata iman senipis bawang, maka ujian dia pun mengikut tahap keimanannya. Ya. Fama yabrahul bala'u bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard ma 'alaihi khati'ah. Maka bala ujian itu akan sentiasa bersama dengan seseorang hamba itu sehinggalah ia meninggalkan, maksudnya dia akan hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard ma 'alaihi khati'ah. Maksudnya setiap kali bala itu datang dia akan menghilangkan dosa-dosa seseorang itu. Maka tuan-tuan, kalaulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia penting juga benda ni. Kita letak mentaliti bahawa dengan setiap ujian itu dosa kita akan terhapus. Maka dia sedikit sebanyak akan membantu kita untuk mengharungi ujian tersebut. Yang tu yang kita perlu faham. Kadang-kadang setengah orang, yelah, lagi-lagi kalau orang yang diuji secara medikal lah kan, sakit sana, sakit sini. Kadang-kadang sampai ke tahap dia akan bertanya-tanya, ya Allah, kenapalah aku kena macam ni? Kenapa fulan tak kena? Kenapa aku yang kena? Kan? Maka kita perlu ingat, dengan setiap bala itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa. Mungkin kita terfikir, mengapa para anbiya adalah orang yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para nabi-nabi ni, kalau tuan-tuan, kalau kita lihat, tengok sirah Nabi SAW je lah. Nabi SAW ni, ujian dia sangat besar. Nabi SAW ni, dia dah lalu, kalau kita baca sirah Nabi SAW, dia dah lalu pelbagai jenis ujian tau. Daripada kecil, dia dah kehilangan ayah dia. Tak lama lepas tu, dia dah kehilangan ibu dia. Tak lama lepas tu, bila dia dah menikah, dia hilang pakcik dia. Dia hilang isteri dia, Nabi SAW. Dia hilang anak-anak dia, anak laki dia semua tak ada, Nabi SAW. Anak perempuan dia ramai yang meninggal semasa baginda masih hidup. Kan? Ulama sebutkan kenapa Nabi SAW kena ujian macam tu. Sebab bila Nabi SAW menasihati seseorang supaya bersabar, Nabi SAW sebenarnya bila dia cakap tu, dia dalam keadaan dia betul-betul faham apa yang orang tu lalu. Sebab kadang-kadang bila kita dapat nasihat daripada orang kan, macam kita, katakanlah kita kehilangan seseorang. Lepas tu orang pun datang cerita kat kita, sabarlah. Kadang-kadang kita cakap apa? Kita kata, kau tak faham apa yang aku lalu. Kau tak pernah lalu apa yang aku lalu. Tapi Nabi SAW, orang tak boleh cakap macam tu. Dia habis lalu semua. Nak kata apa? Siapa yang tinggal mati? Meninggal apa yang meninggal yang dia tak lalu? Ayah dia meninggal. Atuk dia meninggal. Pakcik dia meninggal, mak dia meninggal, isteri dia meninggal, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak baginda meninggal, semua dia lalu. Dan antara hikmah dia adalah supaya baginda lebih menghayati. Sebab bila mana kita kehilangan seseorang, kita lebih menghayati kesusahan orang lain yang mana dia lalu pengalaman yang sama berbanding kalau kita ni tak pernah kena. Ya? Saya alhamdulillah lah Allah SWT tak uji saya dengan keadaan macam tu. Contoh orang yang kehilangan anak, bagi setengah orang kata kehilangan anak ni memang ujian yang paling besar lah. Kan? Bila mana dia kehilangan anak, orang yang tak pernah hilang anak, dia tak tahu apa yang orang yang hilang anak tu rasa. Kan? Jadi kalau dia, bila mana orang lain kena, bila dia bagi tu, maksud dia punya nasihat tu betul-betul bermakna. Okay? Kemudian Nabi SAW pun, kalau kita lihat baginda SAW bagaimana dulu dia diangkat. Maksud dia Nabi SAW ni orang yang dimuliakan. Kan? Dimuliakan sampai ke satu tahap dia yang dihina. Maksud dia pada satu masa dia berada dalam keadaan yang agak selesa. Kemudian dia dihina. Dihina maksud dia dihina oleh kaum Quraisy, dihina oleh orang kafir. Dan akhirnya dihalau. Kan? Jadi Nabi SAW, sebab tu orang kata para anbiya ni, dia punya ujian dia memang berbeza daripada seorang kepada yang lain. Ujian para anbiya ni memang yang paling susah lah.
Nabi Musa alaihi salam, kalau kita baca kisah di dalam Al-Quran, bagaimana daripada kecil dia dikena, ibu dia terpaksa buang dia. Bagaimana dia dibesarkan di dalam istana Fir'aun, bagaimana dia lari daripada Fir'aun. Alhamdulillah kita kat sini tak ada yang kena uji macam itulah. Kan? Jadi para anbiya ni mereka punya ujian ni memang tinggi. Syekh menyebut mengapa para anbiya adalah yang kuat diuji. Disebutkan menyampaikan agama Allah adalah tanggungjawab yang besar dan berat, dan daripada ujian tersebut ia melahirkan insan yang hebat. Kan? Ujian ni dia akan membentuk seseorang itu. Dia akan membentuk. Dan maksud dia bila mana kita, kalau sebelum ni kita tak berapa nak kuat, melalui ujian demi ujian seseorang itu akan bertambah lebih hebat. Ya. Jadi para nabi ni pun bila dia dah melalui satu ujian ke satu ujian, secara tidak langsung peribadi dia akan lebih kuat. Dan untuk membawa ajaran agama Allah ni adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab yang sangat besar. Jadi begitulah dia. Kemudian disebutkan juga para anbiya dan para salihin adalah mereka yang maqam tinggi, maka ujian mereka lebih berat. Arfa'un nas ataupun a'lan nasi manzilah. Disebutkan kat sini bahawa para anbiya ni mereka maqam yang tinggi. Jadi macam yang kita sebutkan tadi, setiap kali ujian iman tu tinggi, maka bala ujian itu lebih, setiap kali iman tu tinggi maka bala ujian itu lebih besar. Daripada dan yang ketiga, yang terakhir adalah daripada ujian yang berat maka terhasilnya ganjaran yang besar. Okey, tuan-tuan jangan lupa para anbiya ini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi mereka ganjaran yang tersangat besar. Semestinya lebih daripada kita. Kan? Jadi bila mana ganjaran tu besar, maka ujian dia pun besar. Maka di situlah kita boleh nampak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ujian demi ujian kepada para anbiya ini, kerana kerana apa yang menanti mereka di sebelah sana adalah lebih besar. Jadi inilah sekadar kalau kita nak sebutkan di sini apa yang Syekh nak sebutkan tentang ujian ini adalah kita manusia ini adalah ujian kepada manusia yang lain. Maka setiap daripada kita ni ada hak dia. Dan setiap daripada kita ini diuji, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat bila mana tuan-tuan diuji dengan satu-satu masalah dengan orang lain terselamat. Tidak. Kadang-kadang kita tengok orang tu senang lenang. Tetapi sebenarnya dia pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia tak nampak, dia tak ceritakan ujian tu pada orang lain. Mungkin nampak banyak je, tuan-tuan. Orang yang kita nampak kehidupan dia elok, kadang-kadang kat Facebook tu nampak okey je, tapi rupa-rupanya kehidupan dia bergolak. Kan? Jadi kalau kita ada masalah, kita ingat orang lain pun ada masalah-masalah yang lain. Dan apa yang Syekh nak sebutkan, dengan setiap masalah yang kita lalu, banyakkan bersabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Allah SWT kata, dan kami menjadikan sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain itu adalah sebagai ujian. Atasbirun, adakah kamu akan bersabar? Maksudnya adakah kita akan bersabar nak bermuamalah dengan orang lain? Tuan-tuan, kita memang kalau dengan orang lain memang kita akan ada banyak masalah. Dengan jiran-jiran kita semestinya akan ada masalah. Kan? Tetapi adakah kita bersabar dalam nak menghadapi benda-benda tu? Dengan isteri kita mesti ada masalahnya. Kan, tak ada orang, jarang saya tak pernah dengar lagi lah orang yang hidup sepasang suami isteri daripada awal sampai ke habis tak pernah bergaduh. Tak, mesti ada masalah. So atasbirun, adakah kamu akan bersabar? Kita dengan anak-anak kita, adakah kita akan bersabar? Kita dengan mak ayah kita, adakah kita akan bersabar? Jadi semua benda ni adalah, orang kata apa, kita perlu tahu cara nak bermuamalah untuk agar sebaik boleh nak mengelakkan daripada berlakunya sebarang masalah di kemudian hari. Okey. Dan akhir sekali yang saya nak sebutkan di sini adalah yang saya sebutkan tadi, tiada yang terlepas dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca balik ayat yang dibacakan tadi, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan ketika mana mereka mengatakan mereka telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka, maka ketahui Allah Subhanahu Wa Taala dapat menzahirkan ilmunya pada orang-orang yang betul-betul membenarkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan ilmunya pada orang-orang yang berdusta. Jadi yang tu kita kena faham, kita semua tidak berlari daripada ujian. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, saya pun insyaAllah kita bayi isyak kita akan cuba berhentilah. Dalam kuliah yang akan datang insyaAllah kita akan cerita tentang bagaimana agama ini sangat-sangat mementingkan cara kita berinteraksi antara satu sama lain. Okey tuan-tuan, macam yang saya sebutkan tadi, agama kita ni bukan hanya sekadar halal dan haram, benda-benda yang kata akidah, bukan itu saja. Adab tu sangat penting. Sebab tu sekarang kalau kita lihat, ada setengah orang tu dia ada ilmu, tetapi dia tidak ada adab. Maksud dia, itu saya tahu tuan-tuan boleh nampak dah kot kan. Kita tak nak komen lebih lah. Maksud dia kadang-kadang ada ilmu, tapi cara menyampaikan ilmu ataupun cara kita menegur, cara orang kata tak nampak dia punya tu kat situ. Keislaman dia tu tak nampak. Kan? Jadi insya-Allah melalui apa yang akan kita baca, insya-Allah kita bolehlah orang kata, sebab tu para ulama sangat-sangat mementingkan adab sebelum ilmu tu tuan-tuan. Itu sangat penting. Ya. Okey, saya selesaikan itu saja. Kita pun kena azan dah kan? Dah masuk waktu. Okey, sekian itu saja kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Saya rasa saya buat 2 minggu sekali kot. Buat 2 minggu sekali lah. Kan kalau sebulan sekali tu memang lama sangat. Buat 2 minggu sekali insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله